Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Syafiqah dan rakan-rakan seperjuangan saya, Naziha dan Izzatul, akan mengupas isu pendidikan dan kebebasan akademik di Malaysia dengan lebih mendalam bagi mengatasi perdebatan mengenai kurikulum di sekolah dan universiti, terutamanya mengenai pengajaran falsafah dan pemikiran kritis. Hadirin sekalian, kita sedang menghadapi satu dilema yang membimbangkan. Sistem pendidikan kita, walaupun sudah mencapai banyak kemajuan, masih belum sepenuhnya menggalakkan budaya pemikiran bebas dan kritis. Kurikulum kita, terutamanya di peringkat sekolah dan universiti, masih terkongkong oleh pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasikan hafalan daripada penerokan idea. Akibatnya, ramai pelajar kita kurang berkemampuan untuk mempersoalkan, menganalisis secara mendalam dan menilai maklumat dengan kritis. Mereka kurang dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk mendepani cabaran abad ke-21 yang kompleks ini. Isu kebebasan akademik dan keperluan mengintegrasikan falsafah serta pemikiran kritis dalam kurikulum kita bukanlah sesuatu yang baru. Namun, sehingga kini kita masih bergelut dengan pelbagai faktor yang menghalang pelaksanaan yang berkesan. Hari ini, saya ingin membincangkan secara terperinci tentang faktor-faktor masalah yang menghalang kita mencapai matlamat pendidikan yang holistik dan memperkasakan pelajar. Pembangunan pemikiran kritis dan falsafah di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kerangka dasar dan kurikulum yang terhad. Kurikulum kita masih terlalu tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, mengabaikan aspek penting seperti pemikiran kritis dan falsafah. Contohnya, mata pelajaran seperti sains, matematik dan bahasa Inggeris diberi penekanan yang lebih besar berbanding mata pelajaran seperti falsafah dan pendidikan moral. Selain itu, dasar pendidikan yang ketat dan kurang fleksibel menyukarkan guru untuk berinovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru seringkali terikat dengan sukatan pelajaran yang padat dan tidak mempunyai ruang untuk membawa perbincangan falsafah yang lebih mendalam di dalam kelas. Tekanan berlebihan terhadap peperiksaan berkepentingan tinggi seperti SPM dan STPM juga menyebabkan pelajar lebih fokus kepada menghafal fakta daripada memahami konsep dan berfikir secara kritis. Soalan-soalan peperiksaan seringkali berbentuk objektif dan kurang menggalakkan pemikiran reflektif. Selain itu, kurangnya latihan dan sokongan guru juga menjadi penghalang kepada pembangunan pemikiran kritis dan falsafah. Ramai guru tidak mempunyai latihan khusus dalam pengajaran falsafah dan pemikiran kritis. Contohnya, guru sejarah mungkin tidak mempunyai kemahiran untuk membimbing perbincangan falsafah tentang peristiwa sejarah dengan pelajar. Bahan pembelajaran falsafah dan pemikiran kritis yang berkualiti juga masih terhad di Malaysia. Buku teks falsafah mungkin terlalu kompleks untuk pelajar sekolah menengah atau tidak relevan dengan konteks kehidupan mereka. Beban tugas guru yang berat menyukarkan mereka untuk meluangkan masa untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang ini. Sikap dan persepsi masyarakat turut memainkan peranan. Subjek-subjek seperti falsafah sering dipandang rendah oleh masyarakat, dianggap tidak praktikal dan tidak mempunyai kaitan dengan pasaran kerja. Ibu bapa mungkin lebih menggalakkan anak mereka mengambil jurusan sains atau kejuruteraan kerana dianggap lebih menjamin masa depan. Sikap dan persepsi masyarakat turut memainkan peranan. Subjek-subjek seperti falsafah sering dipandang rendah oleh masyarakat, dianggap tidak praktikal dan tidak Akhir sekali, kebimbangan terhadap isu-isu sensitif seperti agama dan budaya juga boleh menjadi penghalang kepada perbincangan falsafah yang terbuka dan jujur. Guru mungkin mengelak daripada membincangkan isu-isu berkaitan hak asasi manusia atau kebebasan bersuara kerana bimbang akan menyinggung perasaan pelajar atau ibu bapa. Tekanan daripada ibu bapa dan masyarakat untuk mencapai kecemerlangan akademik boleh menyebabkan sekolah dan universiti enggan memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berasaskan projek yang lebih menggalakkan pemikiran kritis. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan perdebatan mengenai kurikulum di sekolah dan universiti, terutamanya mengenai pengajaran falsafah dan pemikiran kritis. Perdebatan mengenai apa yang patut diajar di sekolah dan universiti di negara kita bukanlah sesuatu yang asing. Namun, dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, perdebatan ini menjadi semakin rancak dan mendapat perhatian ramai, terutamanya apabila melibatkan isu-isu sensitif seperti pengajaran falsafah dan pemikiran kritis. Perdebatan ini telah menimbulkan polarisasi dan konflik dalam masyarakat.
kita dapat lihat perdebatan hangat di media sosial, perselisihan antara pelbagai pihak, malah ada yang turun ke jalanan untuk menyuarakan pendapat mereka. Isu tulisan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah salah satu contoh bagaimana isu kurikulum boleh menjadi sangat sensitif, mencetuskan bantahan daripada beberapa kumpulan masyarakat. Bukan sekadar perdebatan, kurikulum kita turut mengalami perubahan yang kerap. Pengenalan kurikulum standard sekolah menengah KSSM pada tahun 2017 dan semakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR pada tahun 2022 telah menimbulkan rasa kurang senang dan tanda tanya di kalangan guru dan juga ibu bapa. Ada yang khawatir akan keberkesanan kurikulum baharu ini dan bagaimana ia akan mempengaruhi pembelajaran anak-anak mereka. Seterusnya, kualiti pembelajaran juga terkesan. Ramai pihak berpendapat bahawa penekanan terhadap kemahiran berfikir secara kritis masih kurang, sedangkan kemahiran ini sangat penting dalam dunia yang serba pantas ini. Selain itu, isu kesenjangan akses pendidikan semakin ketara. Pelajar di sekolah dan universiti yang kurang mendapat sumber mungkin tidak mempunyai peluang yang sama untuk mengembangkan kemahiran berfikir kritis yang boleh memburukkan lagi jurang pendidikan antara pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Malah, kebebasan akademik juga terancam. Pencara-pencara merasa tertekan untuk mengelakkan topik-topik sensitif seperti agama dan politik yang boleh mengekang perbincangan ilmiah secara terbuka di institusi pendidikan tinggi. Ini menimbulkan kebimbangan tentang bagaimana sekatan ini akan mempengaruhi perkembangan intelektual generasi muda kita. Malah, kebebasan akademik perdebatan kurikulum ini bukan sekadar perdebatan tentang mata pelajaran atau buku teks semata-mata. Ini adalah perdebatan tentang masa depan negara kita. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan generasi yang bijak, kritis dan juga berdaya saing. Untuk memastikan sistem pendidikan yang berkualiti dan relevan adalah penting untuk mewujudkan dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara semua pihak berkepentingan serta memastikan bahawa kurikulum direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar dan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih Naziha. Kini kita terus beralih kepada cadangan penyelesaian bagi isu perdebatan mengenai kurikulum di sekolah dan universiti, terutamanya mengenai pengajaran falsafah dan pemikiran kritis. Kurangnya penekanan terhadap subjek-subjek ini dikhawatiri akan melahirkan generasi muda yang kurang berdaya saing dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang dapat saya simpulkan berkaitan isu tersebut. Cadangan yang pertama ialah integrasi falsafah dalam kurikulum. Hal ini demikian kerana pemikiran kritis bukan hanya diajar dalam mata pelajaran falsafah tetapi juga diterapkan dalam mata pelajaran lain seperti sejarah, sains dan matematik. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, pelajar diajar untuk menganalisis sumber-sumber sejarah secara kritis, membandingkan perspektif yang berbeza dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti. Seterusnya, latihan profesionalisme guru. Guru perlu diberikan latihan yang mencukupi dan berkala untuk meningkatkan kemahiran pedagogi mereka dalam mengajar falsafah dan pemikiran kritis. Hal ini termasuk strategi pembelajaran, penilaian dan pembangunan bahan pengajaran. Selain itu, pembangunan profesional berterusan juga penting untuk memastikan guru terus belajar dan mengembangkan potensi mereka dalam mengajar pemikiran kritis. Cadangan seterusnya ialah mewujudkan kurikulum yang dinamik dan relevan. Kurikulum perlu sentiasa dikemaskini untuk memastikan ianya relevan dengan perkembangan semasa, keperluan masa depan dan konteks budaya tempatan. Kurikulum falsafah merangkumi topik-topik kontemporari yang relevan dengan kehidupan pelajar seperti etika teknologi, perubahan iklim dan keadilan sosial. Fleksibiliti dalam kurikulum juga perlu diberikan kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan keperluan dan minat pelajar. Di samping itu,
pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan pelajar. Guru harus menggalakkan perbincangan dan debat di dalam kelas untuk melatih pelajar menyampaikan hujah secara logik dan menghargai perbezaan pendapat. Pemberian tugasan, projek dan penyelidikan yang menuntut pelajar untuk mencari maklumat, menganalisis data dan membuat kesimpulan secara mandiri juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis mereka. Akhir sekali, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sumber pembelajaran dalam talian yang interaktif dan menarik seperti video, simulasi dan permainan dapat menyokong pembelajaran falsafah dan pemikiran kritis. Platform perbincangan dalam talian juga dapat memudahkan interaksi dan kolaborasi antara pelajar dan guru. Itulah tadi beberapa cadangan penyelesaian untuk meningkatkan pengajaran falsafah dan pemikiran kritis dalam kurikulum sekolah dan universiti. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan generasi muda kita akan lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kesimpulannya, melabur dalam pendidikan falsafah dan pemikiran kritis adalah pelaburan untuk masa depan negara. Dengan adanya generasi muda yang mampu berfikir kritis, analitis dan kreatif, kita dapat menghadapi cabaran masa depan dengan lebih baik. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini untuk meningkatkan pengajaran falsafah dan pemikiran kritis dalam kurikulum pendidikan di negara kita.